Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar. Apa khabar pada pagi ini? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan gembira dan ceria. Baiklah, pada pagi ini kamu sudah bersedia nak belajar bersama dengan cikgu? Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah, untuk PDPC kita pada pagi ini, standard kandungannya ialah 5.1, iaitu memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Manakala standard pembelajaran kita ialah 5.1.3, iaitu mengenal pasti dan menggunakan bentuk kata akronim dengan betul mengikut konteks. Jadi pada pagi ini kita akan belajar mengenai akronim. Kata akronim ialah perkataan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau dengan menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkaian kata sehingga terbentuk perkataan baru yang ditulis dan dilafazkan sebagai perkataan yang utuh. Kata akronim tergolong sebagai kata tunggal dan ada beberapa kaedah pembentukan kata akronim. Kaedah pembentukan yang pertama ialah kata akronim yang terbentuk melalui gabungan huruf awal perkataan dalam rangkai kata. Kata akronim jenis ini lazimnya merupakan kata nama khas dan ditulis dengan huruf besar keseluruhannya. Contohnya ABIM, A-B-I-M. A merujuk pada angkatan, B belia, I Islam, M Malaysia. RTM, R radio, T television, M Malaysia. ADUN, ahli, Dewan Undangan Negeri. IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia. BSN, Bank Simpanan Nasional. Jadi ada beberapa contoh lain seperti TNB, Tenaga Nasional Berhad. Jadi apa? USM merujuk pada University Sains Malaysia. Jadi cikgu berikan 3 contoh penggunaan penggunaan kata akronim ini seperti berikut. Para sukarelawan ABIM telah berlepas ke Syria untuk melaksanakan misi bantuan kemanusiaan. Yang kedua, ibu membawa adik pergi ke BSN untuk menyimpan wang. Dan yang ketiga, Zuhairi sedang menonton cerita kartun kegemarannya yang disiarkan oleh RTM. Kaedah yang kedua, kata akronim yang terbentuk melalui gabungan suku kata awal sejumlah perkataan. Jikalau kata akronim yang terbentuk itu kata nama khas, ejaannya bermula dengan huruf besar. Contohnya, bernama. Suku kata awal, dan juga ma. Jadi, Berita Nasional Malaysia, bernama. Yang kedua, perkeso, pertubuhan keselamatan sosial. Suku kata per, ke dan juga so. Taman didikan kanak-kanak, akronimnya TADIKA, ta, di dan juga ka. Pawagam, jadi ini pawagam sebab kita selalu nonton filem di pawagam. Jadi apa maksud pawagam? Ialah akronim kepada panggung wayang gambar. Pa, wa dan juga gam. Seterusnya, kugiran merupakan akronim kepada kumpulan gitar rancak. Ku, gi dan juga ran. Dan seterusnya, cerpen iaitu cerita pendek. Jadi kita lihat contoh ayat. Aiman telah memenangi pertandingan mengarang cerpen anjuran Panitia Bahasa Melayu. Banyak pawagam terpaksa ditutup kerana orang ramai lebih suka menonton filem menerusi telefon bimbit atau televisyen. Dan yang ketiga, kanak-kanak di tadika itu sedang asyik melukis gambar sebuah rumah. Kaedah yang ketiga pula, Kata akronim yang terbentuk melalui gabungan huruf
dan suku kata sejumlah perkataan. Kata akronim jenis ini membentuk kata nama khas dan ejaannya bermula dengan huruf besar. Contohnya MARA, Majlis Amanah Rakyat. Maksudnya dia ambil huruf M, huruf A dan juga suku kata RA. Jadi MARA. Yang kedua, PERKIM, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia. Jadi ambil suku kata per, huruf K, huruf I dan juga huruf M. Yang ketiga, INTAN, Institut Takbiran Awam Negara. Jadi ambil suku kata IN, huruf T, huruf A dan juga huruf N. Dan yang keempat, Perhilitan. Jadi Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Jadi diambil suku kata per, hi, li, ta dan juga huruf n. Jadi perhilitan. Contohnya, semua mahasiswa Tajaan MARA dikehendaki membuat pembayaran wang pinjaman selepas menamatkan pengajian. Yang kedua, saya akan mengikuti kursus kepimpinan di Ibu Pejabat Intan selama 2 minggu. Dan yang ketiga, Jabatan Perhilitan telah berjaya menangkap seekor harimau yang hampir pupus di hutan Siti Wangsa. Kaedah yang keempat, kata akronim yang terbentuk melalui gabungan huruf awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan yang mengikutinya. Contohnya, asbut, iaitu asap kabut. Jadi diambil as dan juga but. Jadi asap kabut. Yang kedua, jentolak, merupakan akronim kepada jentera tolak. Jadi diambil jen dan juga perkataan lain yang selepasnya tolak. Jadi jentolak. Yang ketiga, debunga, iaitu debu bunga. Ambil suku kata de dan perkataan yang mengikutnya bunga. Jadi debunga. Yang keempat, purata, iaitu pukul rata. Ambil suku kata awal tu dan perkataan pertama rata. Jadi pukul rata. Yang seterusnya jenama. Jenama kan? Jadi sebenarnya ialah akronim kepada jenis nama. Ambil jenis dan juga nama. Jadi jenis nama. Dan yang terakhir sekali, angkubah, iaitu angka ubah. Ambil huruf ang, lepas tu dia ambil perkataan ubah. Angkubah. B-A-N-G-K, lepas tu U-B-A-H. Jadi angkubah. Di ayat contohnya, segala kerja untuk meratakan tanah itu dapat dibuat dengan cepat dengan menggunakan jentolak. Yang kedua, secara purata jumlah kanak-kanak yang mengalami masalah obesiti adalah sebanyak 80%. Anak-anak muda sekarang sanggup menghabiskan duit semata-mata untuk membeli pakaian yang mempunyai jenama dari luar negara. Baiklah, cikgu harap para pelajar semua telah faham apa yang dimaksudkan dengan akronim. Jadi bolehlah kita membuat latihan pengukuhan. Okey, untuk latihan pengukuhan, pelajar boleh buka buku teks halaman 36 hingga 37. Kita lihat tema 3, iaitu Menteri Bintang dengan tajuknya Harapan Sendiri Gunung. Jadi untuk arahan soalannya, pelajar dikena kenal pasti dan bina ayat menggunakan akronim yang terdapat dalam petikan. Jadi pelajar sila baca tajuk Alam Kejaya Terbentang Luas ni dan cuba kenal pasti apakah kata akronim yang digunakan yang terdapat dalam petikan ini, dan pelajar bolehlah membina satu ayat yang dramatis. Selamat menjawab.
Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ini akan memberi satu kefahaman kepada para pelajar semua. Jadi jangan lupa ya untuk like, share dan juga subscribe video PDPC ini. Jadi cikgu ucapkan terima kasih. Bye.